Alright, semua dah sedia, green light, kita boleh mulakan secepat mungkin. Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Saya ingin menceritakan satu lagi topik pada malam ni. Ikutan daripada semalam, ramai juga yang tanya pasal pelvic, bukan pelvic, apa tu, pelvic disease. Itu bagi yang perempuan ada juga bermasalah, tapi yang satu lagi tu apa saya nak kata, cervix, cervical cancer. Ada orang tanya saya tentang, malam ni saya nak cerita tentang ovary lah pula, sebab ramai orang confuse sama ada dia ada uterus punya problem ataupun ovary punya problem. Saya dah kata semalam, dia overlapping. Ada kala orang yang postmenopausal vaginal bleeding boleh kena uterus pun boleh, kena ovary pun boleh. Okey, tapi yang penting malam ni ada perbezaan sedikit. Saya akan cerita. Kalau dah bersedia, saya akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedia semua? Baik. Kali ni wanita yang ada masalah yang saya akan cerita, sebahagian besar daripadanya 77 ni anda akan setengah melalui 3 atau 4 daripada gejala-gejala yang saya akan cerita. Setengah daripada mereka satu pun tak ada. Seperti biasa yang saya cerita semalam, 75% daripada anda yang datang jumpa gynecologist ataupun pakar sakit puan semua ni, mereka dah peringkat yang paling awal pun 2 ataupun stage 3, kadang-kadang dah stage 4. So 75% of you bila dah ada simptom-simptom yang saya cerita ni, kadang-kadang dah stage 2, stage 3 at least. So kena dengar elok. Kalau boleh sebelum dia lebih merebak, apa salahnya kita ambil perhatian ya. Okey, baik. Peka dengan apa yang saya nak kata. Kalau selalu nombor 1, saya mula ya. Nombor 1, apabila you merasakan kembung selalu dan bloating ni, rasa kembung, rasa gas, dan rasa abdomen kita ataupun bahagian perut ke bawah ni dia rasa macam selalunya ke depan je, rasa buncit je. Dulu tak macam tu dan you tidak banyak perubahan dalam hidup you pun, kadang-kadang nampak ke depan je dan selalu rasa ni lah, berangin, gassy, bloating lebih pada 3 minggu. 1. Nombor 2, you ada irregular bleeding. Maksudnya lagi sekali menses you tak stabil. Kalau yang masih lagi belum menopausal, kalau yang menopausal, selalu kes-kes ni berlaku pada sekitar umur yang rata-ratanya 61 hingga 63 tahun. Ini kajian dia membuat age yang umur yang selalu orang kena dalam umur 61 hingga 63 tahun. Boleh? Dan juga you ada masalah lower abdominal pain, maksudnya masih lagi ada sakit di sebelah bawah pada pusat tu, dan sakit ni pun juga lebih daripada 3-4 minggu. Alright. Dan kadang-kadang masalah pencernaan, masalah nausea sampai rasa loya nak muntah pun. Satu lagi, berat badan you turun tanpa you plan apa-apa pun, dia turun, dan selera makan hilang. Dan you rasa macam dah lebih pada sebulan dah rasa penuh je perut you, dan kalau makan pun makan sikit dah rasa kenyang. Kalau rasa kenyang tak apa, dia bukan soal rasa kenyang, you rasa you tak mau makan lagi dah. Dia jadi perubahan daripada you punya cita rasa you, mulut you payau dan sebagainya, dan akhir sekali amat senang you jadi letih. Ada kaitan dengan ovary ni ya. Ovarian cancer ni letih, gila-gila letihnya, dan kadang-kadang ada low back pain pun. Dan kadang-kadang kalau dia mengganggu bahagian belakang tu, rektum atau usus besar, you ada masalah sembelit. Ada orang sampai diarrhea pula, opposite. So yang penting saya dah bagi 7 yang you kena ingat tu, ataupun tengok-tengok ada tak, nanti dengar balik lagi sekali. Yang penting ialah ini adalah kanser yang kelima paling popular antara perempuan yang kalau kena kanser. Of course yang atas masih lagi breast cancer lah, 1/6, sehingga kan 1/7 daripada anda akan kena statistik yang average satu dunia 1/8 itu breast cancer. Tapi untuk ovarian cancer ni secara rambang, kata kajian 1/70 hingga 75 orang akan kena ovarian cancer. Sebelum you nak operate, sebelum you nak buat semua-semua yang lebih drastik, cuba dengar dulu apa tindakan yang harus you buat.
Kalau dia serasi ataupun maksudnya boleh kita kecutkan cancer cell ni, insyaAllah sekurang-kurangnya, sebab ada beberapa step yang selalunya kita akan ambil kalau kita kena ovarian cancer. Dan anda kena tahu ovarian cancer ni dipercayai bukan datang daripada ovary. Banyak juga orang kata apa, finding. Maksud saya, dia orang dah buat research mengatakan bila dia orang check dalam sel kanser ni, kebanyakannya sel tu daripada fallopian tube. Tahu tak fallopian tube? Kan ovary, fallopian tube, lepas tu uterus kan. Tube tu, penyambung tu adalah asal usulnya ovarian cancer. Setengah daripada cancer cell ni datang daripada endometrium pula, daripada uterus kita. Jadi uterus tu pun, sel-sel tu menukar wajah, tak dengar cakap jadi cancer cell, dia pergi sangkut kat mana? Kat ovary. Tu yang jadi ovary boleh besar lagi kan. Jadi sebelum you buang tu, jaga baik bila dah buang ovary ni, walaupun you buang sebelah, dia mengganggu macam-macam, terutama sekali masalah hormon lah, estrogen you dan sebagainya. Dan kalau tak ada ovary ni, kita risau sikit sebab dia boleh menyebabkan masalah jantung, masalah paru-paru, sampaikan boleh kena kanser kat paru-paru pula disebabkan kalau kita buang ovary ni, ada kaitan. Okey, lepas tu masalah stroke, masalah dementia, tahu, masalah nyanyuk, masalah orang jadi fibroid, dan kadang-kadang macam orang panggil apa, vaginal dryness, macam postmenopausal. Okey, dan kadang-kadang you hilang kekuatan tulang, bone you senang, macam orang postmenopausal juga, hot flashes, dan libido you akan turun. Okey, baik. Satu lagi yang kita nak jaga ialah kalau nak buat test bila kita pergi, okey, tak banyak test atau screening yang orang kata apa boleh diguna pakai untuk ovary. Yang penting ada satu dua yang dinamakan beta HCG, ataupun kadang-kadang disebabkan oleh dengar cerita you, sejarah cerita you saja yang boleh kita orang kata apa, kita peka kepada masalah you. Sebab banyak test yang tak confirm, kecuali kalau dah nampak sampai dah timbul melalui x-ray ataupun melalui CT scan kan. Kadang-kadang orang buat test macam nak buat pap smear semua tu, ataupun test darah untuk nak tengok orang kata CA125 semua tu pun tidak begitu meyakinkan. Okey, yang kita tahu kalau family you ada, yang ni ada genetic factor, yang ada satu genetik yang dinama BRCA tu, BRCA1 and 2, tak apa, nama tak payah ingat, tapi genetik memainkan peranan untuk ovary ni, terutama sekali kalau family you dah ada, katakan seorang ada breast cancer, seorang ada ovarian cancer, cancer bahagian wanita ni, you kena berhati-hati. Okey, ni di zaman moden ni dah ada test untuk genetic factor. Kalau di overseas tu memang you boleh hantar darah you untuk dia orang check genetik yang terdedah kepada masalah ovarian cancer ni. Baik, 7 lagi cara untuk mereka yang ada ovarian cancer ni. Nombor 1, cara moden. Cara moden selalunya pilihannya tak banyak. Kalau dah confirm, dah check, dah scan semua nampak, selalunya operation. Selalunya kalau boleh, kalau you dah tak nak baby lagi, dah umur pun dah meningkat, walaupun masih lagi ada bleeding, kadang-kadang dia buang semua sekali daripada ovary-nya, dia buang. Kalau tengok staging lah kan, kalau staging tu 2 or 3, selalunya dia buang semua, total hysterectomy, buang uterus you, buang fallopian tube, buang ovary, sampai takat cervix tu. Okay, sebab apa dia tak nak daripada stage 2 pergi ke stage 3. Tapi kalau dah stage 3 dan dah naik ke limpa, macam lymph nodes, okay, dia akan campur sekali dengan, selalunya dengan kemoterapi lah, yang 6 cycle tu, faham? Okey, dan kalau perlu dia radioterapi sekali. Ni yang berat ni. Itu satu pilihan. Tapi malam ni you datang ataupun you duduk dengan saya ni nak dengar kod-kod ada cara lain. Saya akan bagi 6 cara lain lagi yang insya-Allah boleh membantu. Dan nombor 1, saya kata apa? Semalam pun saya cerita, iaitu keluarkan diri you daripada terperangkap dengan sebarang stres. Itu dulu. Okey, sebab itu adalah ubat atau penawar yang paling utama. Kalau you tak boleh selesaikan masalah stres you, saya kata apa?
sukar untuk kita memperbaiki keadaan. Nombor 2, diet. Okey, dan malam ni ada sedikit tambahan tentang diet. Dia bukan khas untuk uterus punya kanser makan A, lepas tu kalau ovary makan B, tak. You boleh makan A dan B ni, penyakit dua ni boleh makanan-makanan yang sama, tapi bila datang kepada ovary ni kita nak tambah sikit, boleh tak? Okey, kita tambah dengan nombor 1, DND diet yang saya kata kena ikut betul-betul. Buah-buahan, sayur-sayuran, air, garam, puasa malam, puasa apa? Isnin dan Khamis, dan kalau boleh tambah lagi 3 hari, iaitu puasa putih tu. Hari putih tu 3 hari, 13, 14, 15 bulan-bulan Islam tu ikut sekali. Masa bulan purnama tu puasa lagi. Sebab apa? Saya dah kata puasa adalah cara terbaru untuk pelbagai jenis penyakit. So puasa is the number 1 dalam diet kita. Sambilan tu ya semua sayur-sayur yang menghijau dan rangup, cruciferous vegetable, itu masih lagi diguna pakai, termasuk dengan saya punya cancer cocktail masih boleh dipakai. Okey, lagi saya nak bagi kat you 3 atau 4 lagi tambahan. Nombor 1, buah delima. Untuk ovarian cancer dikenal pasti pomegranate adalah antara satu lagi buahan yang boleh you ambil dengan buah, maksudnya bijinya makan semua sekali, dengan puluh dia yang putih-putih tu, dia punya serat dia tu kan, yang putih-putih tu makan sekali. Buat jus pun boleh, tapi nak buat ice blended lagi bagus, buat blended lah. Lepas tu you boleh ambil dengan flaxseed oil. Okey, siapa yang nak buat salad, flaxseed oil ataupun sacha inci oil boleh. Satu lagi, wild yam. Wild yam tu cladilia. Saya pun tak tahu macam mana cladilia ni dia punya bentuk. Keladi saya tahulah, tapi kalau you pergi, saya pernah tengok kat supermarket dia ada tulis kat situ wild yam. Ya, keladi yang dia tulis cladilia tu. Satu lagi, ambil nota ni, tribulus. Tribulus. Ini untuk orang perempuan ni, bagus untuk kalau you cari tribulus. Okey, satu jenis ubi lagi lah, tribulus tu macam akar dia. Okey, baik. So ni adalah tambahan untuk malam ni. You lebih yakin untuk lepaskan diri daripada 2 bulan pertama tu. Minta tangguh sekejap supaya tengok kecut tak kecut. Kalau dah mula kecut, bulan ketiga you boleh sambung lagi. Bulan keempat nak campur dengan you punya kemo pun tak ada masalah. Bagi saya kot-kot lah, lambat sangat you nampak, you nak join, no problem. Bagi saya bukan satu konflik. Sebab apa? Dia membantu. Dalam pada itu, you mesti ambil D3K tu, you kena ambil black seed, iaitu habatus sauda dalam bentuk haba gel. Alhamdulillah, untuk meningkatkan apa? Meningkatkan immune system kita. Jadi bila you meningkatkan immune system kita, D3K2 tu, D3 tu macam kunci untuk buka fungsi fiziologi badan kita. Tak ada kunci ni, satu benda pun tak boleh hidup. So D3K2 tu jangan main, very very powerful untuk ambil kalsium dan sebagainya kan. Lepas tu untuk anti-inflammation, kita mainkan dengan minyak ND369 saja inci oil. Baik, selain daripada tu, kita dah ada tambahan untuk cancer formula yang diperbuat daripada herba. Okey, yang dinamakan second brain tu untuk cancer cell. Yang ni khas untuk mereka yang dah stage 2, 3 dan dah masuk stage 4. Stage 1, stage, kalau baru nak dekat stage 2 tu, atau baru dikenal pasti, insyaAllah 70-80% daripada anda dapat, orang panggil apa, dia punya manfaat. Lebih awal jumpa, lebih cepat dia proses. Namun bagi mereka yang saya kata 75% bila dah tahu dah atas pada stage 2 kan, jangan putus asa. So ikut ujung-ujung sekali ialah jangan lupa kepada tidur yang mencukupi, diet tu ikut betul-betul lah, no sugar, no susu, no daging yang buat masa sakit ni jangan langsung. Lepas tu dan bawa berjalan sikit, badan tu biar berpeluh sikit-sikit, tak payah nak pergi buat lari maraton semua, tak payah. Okey, baik, cukup dulu pada malam ni saudara sekalian. Saya mengharapkan bagi mereka yang ada masalah ovarian cancer ni, jangan kelang kabut sangat, buat dulu amalan yang saya suruh buat malam ni. Minta doktor cuma
sebulan 2 bulan aja, tengok macam mana. Bila you ringan balik badan tu, rasa kurang fatigue, tak berapa letih lagi dah, dan selera dah datang balik macam normal, kembung pun dah kurang, itu berarti kalau belum scan pun you dah improve. Dia bukan soal psikologi ni, sebab ni physical, you boleh nampak, boleh rasa sendiri. Of course kalau you dah psikologi, you tentram, banyak berdoa, banyak solat, banyak baca Quran, kita zikir, insyaAllah. Tak lain tak bukan doa juga yang merupakan salah satu daripada terapi kita. Okay, kita combine doa, kita combine dengan usaha, insyaAllah. Okay, dunia bahagia, akhirat syurga. Dan jangan lupa kita kita let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.